sangat hebat. Insan tersebut sangat kita nak cakap dalam bahasa kita berwibawa, berkaliber, berkredibiliti. Lagi hebat terutamanya dalam mahir ataupun hakimnya dia ataupun bijaksananya dia dalam ilmu pengajian Islam. Sebagai contoh yang kita boleh lihat adalah surah Ali Imran. Okey, sebelum saya masuk surah Luqman, saya bagi contoh antara yang Allah sebut nama-nama insan, nama-nama nama-nama individu lah ya. Surah Ali Imran. Ali Imran ni maksudnya ahli keluarga Imran. Maknanya anak-anak sekalian, ahli keluarga Imran ni betapa hebatnya dia dari segi apa saja, akhlak, ibadah dan sebagainya ya. Okey, Ali Imran. Imran ni siapa? Siapa tahu? Ayah kepada ayah kepada siapa? Nama anak dia pun disebut dekat dalam Al-Quranul Karim. Asal apa? Suratu Maryam. Suratu Maryam. Okey, Maryam bintu Imran. Okey. Jadi anak-anak sekalian, nama-nama yang Allah sebut dalam Al-Quran ni ada sebab. Ada sebab untuk kita menghayati, kita mentadabur kisah-kisah mereka. Antaranya, salah satu-satunya wanita sebab saya wanita dan ramai sahabat-sahabat saya pun wanita, anak-anak sekalian pun ada yang wanita. Satu-satunya wanita yang Allah maknanya uji beliau betapa hebatnya maqam Maryam ni, dia melahirkan anak tanpa ayah. Melahirkan anak tanpa ayah. Kita boleh fikir tak secara logik akan, kita belajar ilmu sains, ilmu biologi, ya, lahirnya seseorang anak itu disebabkan ada hubungan antara suami dan isteri. Tapi Sayyidatina Maryam ni diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia melahirkan seorang nabi, iaitu Nabi Isa, seorang anak tanpa seorang ayah. Boleh bayangkan, Maryam ni dia dikenali ketika zaman dia dan dikenali memang seorang yang tawadhu', seorang yang zuhud, seorang ahli ibadah. Malah dekat rumah dia tu ada satu ruang khas untuk beribadah. Ustazah, macam mana ibadat zaman dulu? Itu memang ada syariat lah untuk ibadah ketika zaman itu ya. Panjang lagi kalau kita nak bicara tentang Maryam. Jadi yang itu yang saya cuba nak sampaikan, bahawa kisah-kisah ataupun nama-nama individu yang Allah sebut, yang Allah nukilkan dalam kalamullah, dalam kalam dia dalam Al-Quran, memang baik. Ya. Jadi insya-Allah satu hari nanti kita boleh berkongsi bersama tadabbur surah Ali Imran, ahli keluarga Imran, surah Maryam. Jadi hari ini saya rasa saya nak pilih surah Luqman. Surah Luqman. Jadi anak-anak sekalian ya, sebelum saya meneruskan lagi, hendaklah saya sentiasa berkongsi dan mengingatkan diri saya sendiri. Kita ni anak-anak sekalian, mesti wajibkan diri sendiri, perlu ada surah yang kita sentiasa melazimi. Apa maksud lazimi itu? Maknanya kita sentiasa berdamping dengan surah tersebut. Anak-anak sekalian, contohlah kalau kita sentiasa membaca surah tersebut, automatik kita akan terhafal. Automatik kita akan tahu muka suratnya. Contoh, kalau surah Luqman, siapa tahu muka surat 411. Kalau siapa sentiasa membaca surah tersebut. Suratul Waqi'ah, mungkin ada suka yang baca surah Al-Waqi'ah sebab sentiasa sebab menjemput rezeki dan sebagainya. Surahnya muka surat 534. Suratul Mulk, siapa sentiasa membaca. Jadi anak-anak sekalian, kita wajibkan diri kita mesti ada surah yang kita lazimi. Lazimi ni maknanya kita sentiasa berdamping dengan surah tersebut. InsyaAllah ada kesan dia. Pegang kata-kata saya. InsyaAllah ada kesan dia dan ada impak positif dia. Pegang kata-kata saya ni ya. Jadi saya pilih surah hari ini adalah surah Luqman. Kenapa saya pilih surah Luqman ni? Yang pertamanya adalah mungkin surah ni surah favourite ayah saya. Dia surah favourite, surah kegemaran ni. Kenapa anak-anak sekalian? Sesuai jugalah kerana kita semua masih dalam ilmu pembelajaran, ilmu menuntut ilmu. Kerana apa anak-anak sekalian? Bila adik-beradik saya lah nak peperiksaan ke apa ke, dia akan baca. Ayah akan tanya, dah baca surah Luqman ke belum? Dia akan tanya, abah akan tanya, Kak dah baca surah Luqman ke belum? Abangah dah baca surah Luqman ke belum? Ya? Maknanya apa anak-anak sekalian? Surah Luqman ni sangat sesuai untuk kecerdasan otak.
Ya, kecerdasan otak. Okey, pegang kata-kata saya, Suratul Luqman sangat sesuai untuk kecerdasan otak. Okey, jadi maknanya saya paling ingat sekali ibu saya, okey, mak saya kalau masa dia mengandung memang dia akan amalkan banyak surah yang kita boleh amalkan, antaranya beliau mengamalkan Suratul Maryam, senang nak bersalin, Suratul Luqman sebab dia nak menghasilkan anaknya yang cerdas, akal fikiran dan sebagainya. Jadi sangat sesuai lah saya rasa saya pilih Suratul Luqman ini untuk kita saling berkongsi dan ajaran dia dibentangkan dia melalui nasihat Luqmanul Hakim kepada anak-anak dia. Itu yang kedua. Kemudian Luqmanul Hakim ni, kita kenal Luqman dulu ya. Luqman, nama dia Luqman. Al-Hakim ni gelaran kepada dia. Apa maksud Al-Hakim? Maksud dia bijaksana. Apa maksud Al-Hakim? Kerana dia bijak dalam bertutur. Apa maksud Al-Hakim? Kerana dia bijak dalam menasihati anak-anaknya. Apa maksud Al-Hakim? Kenapa dia beri Al-Hakim kepada Luqman? Kerana Luqman ni dia sangat kita cakap macam ni, dia bertutur dalam perkataan-perkataan yang baik. Subhanallah. Saya ambil contoh. Saya ambil contoh dalam perkataan dalam mana surah ayat dia berapa kita boleh tengok ayat yang ke-17. Dia ayat yang ke-16 ada, yang ke-17 pun ada anak-anak sekalian. Dia menggunakan perkataan apa anak-anak sekalian? Ya bunayya. Subhanallah. Ya bunayya, betapa lembut, sopan santun Luqman ini memanggil anaknya dengan perkataan yang ya bunayya, wahai anakku. Ya bunayya, wahai anak lelakiku, dan sebagainya. Jadi dia menggunakan dengan perkataan yang baik, dengan penuh kasih sayang, lemah lembut dan tenang anak-anak sekalian. Ibu-ibu sekalian semua. Anak-anak sekalian, siapa Luqman ni? Ada banyak pendapat. Tapi saya ambil satu pendapat yang masyhur lah daripada tafsir Ibnu Kathir ya. Luqman Al-Hakim ni beliau asal dia daripada Afrika iaitu macam Sudan, Habsyah, itu satu tempat, nama tempat lah, daripada Afrika. Dan ada riwayat mengatakan bahawa beliau ni seorang tukang kayu, ulama berpendapat beliau ni bukanlah seorang nabi, bukan seorang nabi dan tidak menerima wahyu, tetapi seorang yang soleh dikurniakan hikmah tentang pengajian Islam. Apa maksud hikmah ni anak-anak sekalian? Hikmah ni maknanya bijaksana. Dia bagus dan bijaksana ya. Jadi ini tentang Luqmanul Hakim ni. Luqman ni seperti mana saya sebut, dia mendapat gelaran Al-Hakim kerana kebijaksanaan dia dalam menuturkan butir-butir hikmah. Bayangkan macam mana tu, betapa lembut, betapa sopan santun, betapa kasih sayangnya Luqman ini ketika dia bercakap. Apabila dia bercakap pun dah lemah lembut, apatah lagi lah kalau gerak lakunya, kalau perbuatannya, subhanallah, mesti lagi hebat. Jadi hebatnya Luqman ni Allah kisahkan tentang Luqman dalam kitab dia, dalam Al-Quran, supaya kita semua sebagai seorang anak, sebagai seorang ibu ayah mendapat pengajaran. Kalau nak kata parenting, ilmu parenting pun ini kita boleh lihat macam mana dan Luqman ni dia memberi nasihat kepada anak-anaknya. Itu tentang Luqman. Ada juga riwayat mengatakan bahawa Luqman ni hidup pada zaman Nabi Daud. Pada zaman Nabi Daud. Selesai tentang Luqman.
Jom kita tengok apakah yang boleh yang kita dapat nak hayati lah pesanan-pesanan Luqman ni, wasiat-wasiat Luqman kepada anak-anak dia. Okey. Siapa yang boleh anak-anak sekalian, siapa yang boleh tulis ke wasiat dia, okey, lengkap semua tu, itu baguslah ya, itu lagi afdal ya. Yang pertama, okey, apa yang pertama ilmu yang Luqman ni mengajar anak-anak dia, anak-anak sekalian. Okey. Okey, yang pertama kita lihat ayat yang ke-13. Ayat yang ke-13, okey. Apa poin dia? Tidak mempersekutukan Allah. Tidak mensyirikkan Allah. Ya anak-anak sekalian, ya ibu-ibu ayah sekalian, itulah yang sepatutnya ilmu yang wajib yang pertama kita perlu ajar dan didik anak-anak kita. Didik anak-anak kita mengatakan bahawa Allah itu satu, jangan syirikkan Allah, jangan mempersekutukan Allah. Itu yang pertama sekali. Ada dalam ayat yang ke-13 ya. Kalau saya baca kat sini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya. Tengok, dipanggil anak dia, wahai anakku, ya bunayya, la tusyrik billah, jangan kamu syirikkan Allah, inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya syirik itu merupakan salah satu dosa besar. Itu pengajaran yang pertama, jangan syirikkan Allah. Yang kedua, okay, kita tengok yang kedua. Apa agaknya Luqman ni wasiatkan kepada anaknya? Berbuat baik kepada ibu dan bapa. Ayat yang keberapa? Kita boleh tengok juga ayat yang ke-14. Ayat yang ke-14. Saya baca dia punya maksud terus ya. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya mengandungkan dalam keadaan lemah yang tersangat-sangat. Anak-anak sekalian, okey, anak-anak sekalian, ibu-ibu kamu ni sebenarnya ketika dia mengalami proses mengandung, melahirkan, membesarkan, itu merupakan proses yang penuh dengan cabaran, warna-warni pun ada juga dan sebagainya. Jadi anak-anak sekalian, memang kita perlu mengasihi, menyayangi ibu ayah kita. Okay. Jadi Luqman dah siap dah cakap dekat dalam ayat yang ke-14 tadi ya. Okey, ibunya mengandungkan dalam keadaan yang sangat lemah dan menyusui sehingga usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu. Bayangkan tu anak-anak sekalian, yang pertama yang pertama Luqman ni dia cakap jangan mempersekutukan Allah, yang pertama. Yang kedua, berbuat baik kepada ibu bapa. Nampak tak maqam ibu bapa kita dengan Allah macam mana? Siapa tahu hadis yang popular tentang ibu bapa dengan Allah ni, macam mana jarak dia tu? Ya. Jadi anak-anak sekalian, memang memang Allah yang pertama, yang kedua, Luqman pesan berbuat baik kepada ibu bapa. Banyak ayat dia. Tapi kita tengok dalam surah Luqman, ayat yang ke-14. Boleh tik ke situ. Wasiat yang kedua, berbuat baik kepada ibu bapa, ayat yang ke-14. Yang ketiga, Luqman dah pesan buat baik pada ibu bapa. Yang ketiga, apa dia punya ajaran dia, wasiat dia? Menolak ajakan ibu bapa dengan baik jika bertentangan dengan syariat, ayat yang ke-15. Dia berterutan tu, 13, 14, 15 sekarang ni. Luqman ajar kepada anak dia, jangan sekutukan Allah, buat baik pada ibu bapa. Kalau ibu bapa menyuruh kita yang berlanggar tentang syariat, Luqman pesan apa anak-anak sekalian? Menolak ajakan mereka dengan baik. Penuh dengan hikmah kan, susunan dia kan, dengan baik. Contoh selain daripada tu lah, kalau bukan langgar syariat pun, mak ayah kita ajak pergi sana, ajak pergi sini, tolong drivekan ke sana, tolong drivekan ke sini ya. Tolong sana, tolong sini, tolong kemas ni, tolong basuh ni. Jadi andai katalah kalau kita ni terlalu penat sangat-sangat, kat sini pun boleh kita juga maknanya menolak ataupun kita cakap tidak dengan perkara yang baik, dengan mak minta maaf, akak rasa akak penat, boleh akak rehat sekejap, nanti pukul 5 ke karang kan, akak pergi basuh, macam tu.
Itu step by step dia, ya. Itu ayat yang ke-15. Okey, ke-15 kejap saya tengok. Okey, maksud dia anak-anak sekalian, okey. Dan jika keduanya memaksamu untuk menyekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu, maka janganlah engkau mentaati keduanya. Okey, Allah pesan, ya. Tetapi layanlah keduanya di dunia dengan baik. Dengar tu, layanlah keduanya di dunia dengan baik dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku, hanya kepadaku tempat kembalimu, maka akan aku kabarkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Okey, jadi mana kena tolak baik-baik, tolak elok-elok, macam tu, Okey, nasihat yang ketiga. Nasihat yang keempat, okey. Allah akan membalas setiap perbuatan kita walau sekecil zarah. Dengar tu anak-anak sekalian, ya. Maksudnya kat sini apa anak-anak sekalian? Walau setiap satu perbuatan kita nampak halus, nampak simple, Allah akan hisap. Allah akan memang Allah akan adilkan. Allah akan adilkan. Contoh, saya bagi tahu kat sini. Setiap satu sen dalam akaun bank kita, memang Allah akan tanya. Okey Khadijah, okey RM1 ni kamu buat apa? Contoh gaji masuk hari ni. Kamu buat apa dengan gaji? Setiap satu sen tu anak-anak sekalian, sahabat-sahabat sekalian, memang Allah akan hisap. Allah akan tanya kita kalau kita buat apa. Itu tentang kewangan. Contoh kalau apa anak-anak sekalian? Contoh, okey. Contoh kalau assignment. Okey, kalau assignment, kalau presentation, ya. Kena amanah dengan kerja kita. Okey, kita dah dapat kerja daripada lecturer kita, daripada guru-guru kita, ya. Jadi kita kena amanah. Allah dekat dunia mungkin kita tak nampak dia punya balasan anak-anak sekalian, tapi dekat akhirat sana kita memang tak boleh lari. Tak boleh lari, anak-anak sekalian. Yang saya paling takut dan risau adalah kalau muflis di akhirat. Pernah dengar perkataan muflis? Pernah dengar perkataan muflis di akhirat? Muflis di akhirat ni maknanya kita ditimbang, pahala kita banyak. Alhamdulillah, rasa dah lega dah ni. Maknanya saya bolehlah melintasi siratal mustaqim ni dengan tenang untuk menuju ke jannah. Okey, tapi tiba-tiba last kali Allah akan tanya. Okey, sesiapa yang mengenali Khadijah, sesiapa yang nak menuntut daripada Khadijah, silakan. Masa tu anak-anak sekalian, tiba-tiba orang yang tak kenal datang, orang yang kenal keluar, adik-beradik keluar, ayah keluar, mak keluar. Kerana apa? Nak menuntut pahala saya yang tadi tiba-tiba banyak tu kan, menuntut. Ya Allah, Khadijah ni hari tu dia cakap dia dia pinjam saya RM1, tapi dia tak pulangkan lagi. Bayangkan. Dia nak tuntut. Masa tu tak ada rasa ihsan anak-anak sekalian, sebab kita dibentangkan dengan keadaan neraka depan tu. Siapa yang memang takut nak masuk neraka tu anak-anak sekalian, Jadi masa itulah kita rasa memang baik ayah, mak, anak, adik-beradik, abang, suami, kakak memang menuntut berlaku ketika itu. Sehinggalah pahala yang menggunung saya punya tu sedikit. Takut. Rasa na'udzubillah memang rasa takut. Jadi itulah yang Luqman ajar kepada anak-anaknya, Allah akan membalas setiap perbuatan kita walau sekecil zarah. Jadi apa yang kita boleh buat? Kita memang hanya boleh buat semoga apa yang kita lakukan di dunia diterima oleh Allah dekat sana. Jangan kita menzalimi manusia antara satu sama lain. Kalau kita rasa ada hubungan kita antara manusia dengan kawan-kawan kita, tak kisah siapa-siapa anak-anak sekalian, rasa macam tak berapa baik daripada dulu hingga kini, baikilah hubungan tersebut. Fix the relationship. Orang putih kata kan, saya cakap orang putih sikit lah. Baikilah hubungan tu. Okey, sebelum terlambat. Allah, takut sangat-sangat. Rasa dunia macam kita rasa okey kan anak-anak sekalian, termasuklah saya. Okey, kita semua ni anak-anak sekalian, kawan sahabat-sahabat sekalian, memang Alhamdulillah kita rasa memang nampak macam baik, sempurna, sopan santun. Tapi pegang kata-kata saya, sebenarnya Allah sedang menyembunyikan aib kita.
Rasa takut sangat kan? Allah sedang menyembunyikan aib kita. Okey. Jadi itulah poin dia yang saya cuba terangkan. Itu yang keempat. Yang pertama, tidak mempersekutukan Allah. Yang kedua, berbuat baik kepada ibu bapa. Yang ketiga, menolak ajakan ibu bapa dengan baik kalau ia melanggar syariat. Yang keempat, Allah akan membalas setiap perbuatan kita walau seketul zarah. Ayat yang ke-16 ya anak-anak sekalian. Dan yang kelima, ayat yang ke-17, laksanakan solat, amar ma'ruf, nahi mungkar, sabar dan sabar terhadap ujian. Anak-anak sekalian, ayat ni yang ke-17 ni panjang sikit dia punya syarah dia. Anak-anak sekalian, sekarang kita berada dalam bulan Ramadan Karim, Ramadan yang mulia. Jadi anak-anak sekalian, kita cuba jadikan Ramadan tahun ni jadilah Ramadan yang terbaik untuk kita semua. Termasuklah saya dan juga seluruhlah ahli keluarga saya dan sebagainya. Jadikanlah Ramadan ni, kita cuba rasa Ramadan ni Ramadan yang terakhir. Kita tak tahu esok, lusa, tulan, kita tak tahulah kita ada lagi ketak kat dalam dunia ni lagi. Jadi laksanakan solat, amar ma'ruf nahi mungkar. Maksud amar ma'ruf nahi mungkar ni anak-anak sekalian, buatlah perkara selagi boleh benda tu rasa baik, buat je. Okay, selagi rasa, kalau kita rasa macam tak kena dengan sahabat kita, cepat-cepat minta maaf. Kita lupakanlah apa-apa yang berlaku dulu tu, kita baik. Jadikan Ramadan tahun ini azam sungguh-sungguh, jadikan Ramadan ni Ramadan yang terbaik. Andai diuji, sabar. Okay, andai diuji, sabar. Ya? Laksanakanlah solat. Anak-anak sekalian, sahabat-sahabat sekalian, ibadah ni hanya di dunia saja. Ibadah ni hanya di dunia sahaja. InsyaAllah di syurga nanti kita tak perlu solat. InsyaAllah di syurga nanti tak perlu susah-susah kita nak menyarung tudung ni Aisyah Fatini pun dekat rumah pun pakai tudung juga, menutup aurat. Jadi itu satu jihad. Itu satu jihad Aisyah Fatini. Itu satu jihad anak-anak sekalian. Siapa rasa wanita ni betapa susah nak pakai tudung, nak pakai baju dengan panjang, nak keluar kan? Itu satu jihad. Sabar. InsyaAllah Allah akan balas nanti dekat syurga. Sabar. Kita memang kena lalu semua ni. Kita memang kena lalu semua ni. Sebab ini perintah daripada dia. Allah suruh solat, kita kena solat. Lagi satu, Ramadan ni kan pahala diganda-gandakan. Kalau kita buat insyaAllah kerana Allah, kita menutup aurat, kita baca Quran, kita solat, pahala diganda-gandakan anak-anak sekalian. Okey. Lagi apa? Dan sabar terhadap ujian. Sabar. Diuji ketika ini dan bila-bila sabar. Itu je dia punya keyword dia. Apa sajalah ujian anak-anak sekalian. Ujian keluarga ke, ujian kewangan ke, ujian pelajaran ke, ujian rasa susah nak hafal ke, sabar. Tapi jangan sabar je, ada tindakan dia. Okey. Lagi apa? Yang ke-6. Ada 7 Saya pergi yang ke-6. Yang ke-6, tidak sombong dan